أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية المستقيم على تقوى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا والحمد الملائكة المقربين وافتح لنا بكون رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ زدت لنا في الدارين وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم ini khitab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas pada khitab kepada Nabi dengan kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu tuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang saja. Maka di sini pula ditujukan kepada umat-umat Nabi Muhammad untuk menghadap kepada Baitillah Kaabah. Wa haitsuma kuntum dan di mana tempat mana-mana tempat saja mana-mana tempat saja ada kamu maknanya kamu umat-umat Nabi Muhammad di mana-mana tempat saja kamu berada hai umat Muhammad fawallu wujuhakum syatrah maka hadap oleh kamu menghadap oleh kamu akan muka kamu ini akan badan kamu akan badan kamu yakni dada yakni pada solat mesti pada solat. Sebab kenapa kena kata begitu? Ada di depan. Tak payah tulis. Maka menghadap oleh kamu akan muka kamu, yakni badan kamu, dada kamu itu akan Masjidil Haram. Akan Masjidil Haram, yakni yang ada di dalam Masjid Haram. Ialah Kaabah. Menghadap hadap tu pada sembahyang. Pada sembahyang sajalah wajib menghadap kepada Kaabah. Adapun di lain daripada di luar sembahyang adakah wajib maka di luar pada sembahyang menghadap kepada Kaabah, menghadap kepada kiblat di luar sembahyang ada kalanya sunat, ada kalanya haram. Pasal menghadap kiblat ni kalau dalam solat lain daripada sunat musafir, dalam solat lain pada solat sunat musafir adalah wajib. Sebab syarat bagi sembahyang, syarat bagi sah sembahyang. Adapun kalau pasal menghadap kiblat di luar sembahyang, apa hukum dia? Ada kala sunat. Seperti ketika kita berdoa, ketika kita berzikir, ketika kita baca Quran, sunatlah kita menghadap kepada kiblat. Tapi ada juga menghadap kiblat di luar sembahyang tu ada hukumnya haram. Seperti menghadap kiblat ketika qada hajat.
Seperti qadha hajat, menghadap kiblat kepada ketika qadha hajat. Menghadap kiblat ketika qadha hajat tu adalah hukumnya haram. Begitu. Jadi tempat yang tentu kata wajib menghadap kiblat tu ialah pada sembahyang. Sembahyang pun kena kata sembahyang yang lain daripada sembahyang sunat musafir. Sebab sembahyang sunat musafir dan juga sembahyang syiddatul khauf, sembahyang pada sembahyang sunat musafir dan juga sembahyang pada syiddatul khauf, maka tidak wajib menghadap kiblat. Bahkan tak wajib menghadap kepada kiblat, nak menghadap kepada mana? Menghadap kepada jihad yang kemudahan bagi kita. Begitulah. Habis ceritanya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Daripada cerita dulunya, orang-orang ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab tu mereka tak setujulah, tak setuju dengan ubahan kiblat. Orang ahlul kitab mereka tak setuju dengan ubahan kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tinggal daripada Baitul Maqdis tuju kepada Baitillah. Jadi kalau di si ahlul kitabnya tidak setuju dengan perkara ini. Maka di sini katanya pasal dia tak setuju tu bukan dia tak tahu kata yang itu adalah sebenar. Bukan mereka tak tahu bahawasanya menghadap kepada Baitillah tu adalah perkara yang sebenar yang datang daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mereka tak tahu. Bahkan mereka tak setuju tu dengan sebab nafsu mereka itu sendiri. Bukan tak setuju dengan sebab menyalahi dengan arahan Tuhan, bukan. Maka di sini permanya dan bahawasa segala mereka yang diberi mereka itu akan kitab. Siapa dia? Daripada Yahudi dan Nasara. Mana orang tu ialah Yahudi dan Nasara. Ahlul kitab tu daripada yang ni ialah orang Yahudi dan orang Nasara. Sungguhnya mengetahui mereka itu. Sungguhnya mengetahui mereka itu, mereka yang diberi kitab. Sungguhnya mengetahui mereka itu, tahu mereka itu bahawasanya berpaling kiblat kepada Kaabah itu sebenar. Dia tahu, bukan tak tahu. Mereka tahu sangat. Jadi maknanya tak terima tu bukan sebab mana-mana, melainkan sebab tak setuju dengan nafsu dia. Yang sabit daripada Tuhan. Maknanya ubahan kiblat kali ini tu sabit daripada Tuhan. Mana perkara ini datang daripada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suka hati Nabi nak ubah. Bukan suka hati Nabi nak ubahkan kiblat, bukan. Ini peraturan daripada Allah. Mereka jelas benda ini. Mereka tahu dengan benda ini. Kenapa boleh tahu? Kerana barang yang di dalam kitab mereka itu, Taurat dan Injil, kerana barang yang di dalam kitab mereka itu, setengah daripada sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berpaling ia kepadanya. Kepadanya artinya arti paling kiblat kepada Kaabah. Jadi kerjaan tu dah sebut. Jadi maknanya perubahan kiblat sekali ni dah disebut di dalam kitab Taurat, dah disebut di dalam kitab Injil.
Sudah disebut di dalam kitab Taurat, sudah disebut di dalam kitab Injil. Kenapa mereka tak tahu? Sebab mereka ada baca, orang Yahudi ada baca kitab Taurat, orang Nasara ada baca kitab Injil. Maka mereka dah tahu bahasanya setengah daripada sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Mana dalam kitab Taurat ada sebut sifat-sifat Nabi Muhammad. Di dalam Injil ada sebut sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat sebut sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil tu ada cerita di situ, katanya suatu hari Nabi akan diubahkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Jadi mereka dah tahu. Jadi maknanya kalau kita kiranya benar-benar bersangkutan dengan Nabi Muhammad tu, orang Yahudi dan orang Nasara lebih tahu daripada orang Islam lagi. Maknanya tahu awal daripada orang Islam lagi. Jadi mereka tu kalau kiranya mereka tahu tentang masa bangkitan Nabi, masa hijrah kepada Madinah, dan masalah paling kiblat dan lain-lain lagi tu, pasal turun Quran tu mereka dah tahu belum pada semenjak daripada turun kitab Taurat tu lagi, semenjak daripada turun kitab Injil tu lagi. Mana benda ni dah dicerita. Benda ni dah dicerita. Maknanya orang Yahudi tu dia tahu benda ni awal lagi. Sebab dalam kitab Taurat turun pada Nabi Musa. Semenjak Nabi Musa lagi tahu dengan perkara ini. Semenjak Nabi Isa lagi tahu benda ni. Begitu ya. Tu mana katanya, mana kata innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sebab dah cerita di dalam kitab mereka dengan pekerjaan ini. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan tiada Allah Ta'ala dengan lalai. Cerminnya tak ada dengan. Tapi jangan ubah dia. Maksudnya tiada Allah itu lalai. Mana lalai Allah tu tidak. Lalai Allah tu tidak. Bukan tak ada Allah. Tiada Allah. Bukan nak cerita Allah tak ada. Tapi dia kata tiada Allah. Cara bahasa terjemuh daripada sebiji-sebiji tu. Wama dan tiada. Wama dan tiada. Allah lah. Bighafilin yang lalai. Cerminnya kata begitu. Dan tiadalah Allah Ta'ala itu yang lalai. Sebab dengan tu dia temuh daripada ba. Bighafilin. Temuh daripada bighafilin ba. Haraf jazaidah. Kalau orang belajar ilmu nahu, bighafilin tu ba haraf jar, zaidah tidak ada makna. Haraf jar zaidah tidak ada makna. Sebab dengan tak ada makna, sebab tu cumanya tak ada lah lafaz dengan tu. Maknanya tiadalah Allah Ta'ala yang lalai. Tiadalah Allah Ta'ala itu yang lalai. Mana lalaian daripada Allah tu tak berlaku. Kelalaian daripada Allah tu tak berlaku. Tu maknanya nak nafi di mana? Tiada-tiada ni nafi. Tiada-tiada ma tu nafi. Nak menafikan Allah kan nak menafikan lalai. Menafikan lalai. Bukan nak menafikan Allah. Sini tiada tu tiada lalai. Bukan tiada Allah. Mana menafikan lalaian Allah. Bukan menafikan zat Allah. Zat Allah tu adalah, lalai itu tidak. Maknanya.
Itu maknanya dan tiada Allah Ta'ala dengan lalai, ini yang lalai daripada barang yang kamu berbuat. Amal. Maknanya tidaklah begitu. Allah tak lalai. Bukan katanya Allah ni setengah-setengah perbuatan kita dia tak sedar kata kita buat. Kalau orang lalai ya. Kalau orang lalai itu setengah-setengah perbuatan yang dibuat di depan dia pun dia tak sedar. Tengok kalau orang tidur, kalau kita tidur, kalau kita mengantuk, artinya kita tak peduli kepada suatu benda yang di depan kita, ada-ada tak sedar. Tengok lalai masa tawaf, pada masa tawaf tu ramai-ramai sangat manusia tu beg duit dalam poket tu hilang tak sedar. Tak tahu hilang, ada pencuri ambil duit, ambil beg duit. Masa dulu kat Mekah tu banyak. Jadi apa dia? Lalai. Sebab kita tu lalai. Dengan oleh perkara-perkara tu ada setengah kita tu lalai. Segala perbuatan yang dibuat tak tahu, tak sedar. Kalau ada lalai. Maknanya kalau Allah fardunya, kalau Allah Ta'ala lalai daripada perbuatan kita, ada-adanya orang tu buat maksiat tapi Allah Ta'ala lalai, maknanya buat maksiat dia kali itu tak ada kena dosa. Sebab apa? Sebab Allah tak tahu. Allah tak tahu kata dia ada buat. Sebab Allah lalai. Kalau Allah tidur, masa Allah tidur tu, apa dia? Manusia buat maksiat tak ada dosa lah masa tu sebab Allah Ta'ala tak tahu. Kan? Macam kucing tak ada, kucing tidur tu tikus gembira lah. Begitu dah. Ni tidak. Allah tak lalai sama sekali. Maknanya daripada perbuatan kamu. Mana setiap perbuatan kamu sikit, banyak, atas kecil, besar, perbuatan itu Allah Ta'ala tahu kesemuanya. Tahu kesemuanya. Apabila tahu kesemua, setiap amalan yang ada pahala dibalas baik. Setiap amalan yang ada dosa dibalas jahat. Tak lepas daripada balasan. Dan tiada Allah Ta'ala yang lalai daripada barang yang kamu berbuat amal, berbuat amal baik dan jahat. Semuanya dibalas. Dibalas dengan sempurna. Semuanya amalan baik dibalas, semua amalan jahat tu pun dibalas. Balas dengan secara sempurna. Macam mana dengan secara sempurna? Mana tidak berketinggalan. 10 balas 10. Begitu ya. Dengan sempurna, dengan meratai, dengan tidak ketinggalan. Abi, wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin. Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin. Demi Allah. Demi Allah. Sumpah. Demi Allah. Sumpah. Jadi lam tu. Lain lam tu lam kosam. Lam jawab kosam maknanya waw. Waw arah kosam. Seperti watin. Demi Allah. Jika engkau, wahai Muhammad, jika engkau datang, ini bawa datang, mendatangkan, datang ini mendatangkan akan segala mereka itu, segala mereka itu, siapa di mereka itu yang diberi akan kitab.
Segala mereka itu, siapa mereka itu? Orang-orang yang diberikan mereka itu kan kitab. Yahudi dan Nasara. Itu. Datang dengan tiap-tiap ayat. Apa dia ayat? Mukjizat. Ya, dia tafsir begitu. Mukjizat. Jadi, atas ayat yang ni mukjizat ni tandaan. Bukti dalil. Tandaan bukti dalil. Atas benar engkau. Ayat, bukti, dalil, tandaan, kata benar engkau. Benar-benar pada pekerjaan berpaling kiblat itu. Pada pekerjaan berpaling kiblat itu, berpaling kiblat itu adalah daripada Allah. Berpaling kiblat itu adalah daripada Allah. Berpaling kiblat itu daripada Allah. Allah yang menyuruhnya. Perintah Allah. Daripada Allah. Daripada suruhan Allah. Daripada perintah Allah. Jadi di sini Allah Ta'ala cerita kat Nabi Muhammad SAW bahawa sekiranya kalau Nabi Muhammad itu datang mendatangkan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasara berpuluh-puluh dalil sekalipun. Berpuluh-puluh tandaan, berpuluh-puluh alamat sekalipun, alamat tandaan yang menunjuk di atas benar kerjaan berpaling daripada kiblat itu daripada Allah. Kalau datangkan dalil, beratus dalil sekalipun. Ma tabi'u kiblataka. Nescaya tiada mengikut mereka itu akan kiblat engkau juga. Jadi di sini Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad, sekiranya kalau Nabi Muhammad tu usaha supaya dapat percayai daripada ahli kitab dan ahli kitab Yahudi dan Nasara, percaya tentang katanya menghadap kiblat ni datang daripada Allah, tentu tak berjaya. Tentu mereka tak terima. Walaupun datang dalil tandaan mukjizat berpuluh-puluh beratus-ratus sekalipun, mereka tak terima. Beratus-ratus dalil sekalipun didatangkan untuk nak menunjuk di atas bahawasanya berpindah kiblat kali ini datang daripada perintahan arahan Allah. Tentu mereka tak mengikut akan Nabi Muhammad sama sekali. Tentu tak mengikut. Masih degil lagi. Kenapa? Kerana bahawasa mereka itu tiada mereka itu arti. Gitu. Tak cukup. Dalam tulis kitab yang bahasa Rumi, sama ke? Tiada nasjaya, tiada mengikut mereka itu akan kiblat engkau jua. Kerana tiada mereka itu arti hasad dengki. Bukan.
Tak. Rasanya tak cukup perkataan. Kerana tiada mereka itu, kerana tiada mereka itu arti hasad dan kita tak sepenuh. Nah, tak sepenuh tu kitab tu barangkali ada terjatuh. Sekali lagi. Nascaya tiada mengikut mereka itu akan kiblat engkau. Kerana hasad dengki. Kalau begitu boleh jadi. Tiada mengikut tu bukan kerana lain, bukan kerana hasad dengki. Degil. Barangkalinya begitu. Barangkalinya begitu. Nascaya tiada mengikut terjemahan dia. Nascaya tiada mengikut mereka itu akan kiblat engkau jua sama. Kenapa tak mengikut? Kerana hasad dengki. Kalau gitu lebih zahir. Nyatalah, betul lah. Dalam tafsir Jalalain tu dia kata inadan. Tapi inadan tu maknanya degil. Degil maknanya tak nak ikut apa yang sebenar. Tapi di sini dia kata kerana hasad dengki. Boleh jadi juga. Barangkalinya begitu. Nascaya tiada mengikut mereka itu akan kiblat engkau jua. Kenapa tak mengikut? Kerana hasad dengki. Kerana ada sifat hasad dengki pada diri mereka itu. Dengki kepada Nabi Muhammad. Dianya begini. Pasal tak mengikut oleh orang ahli kitab akan kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tak boleh nak terima tu bukan dengan sebab ada syubhat di sisi mereka, bukan kerana ada sifat inat, degil, dengki, hasad dengki pada diri mereka itu. Dia begini. Masalahnya kita ni apabila kita nak bagi orang percaya kepada kita, kita bawa datang dalil ketanaan, bukti, tidak pun saksi kan. Apabila kita berguam dengan satu kes, dengan siapa-siapa saja pun, untuk nak menunjuk kebenaran kita, kita bawa dalil bukti, saksi, artinya tandaan. Kita bawa begitu. Jadi maknanya datangkan ayat, mukjizat, tandaan, bukti begitu untuk nak menolak syubhat, kekeliruan tu boleh lah. Tetapi mereka ini dia tak mengikut kiblat, akan tidak terima kiblat yang baru, kiblat Kaabah ni bukan sebab dia syubhat. Bukan sebab dengki, bukan sebab degil. Tetapi kalaulah fardunya kalau orang Yahudi, orang Nasara dia tak terima akan apa dia?
tak terima akan kiblat Nabi pada kali ini kerana ada syubhat di sisi mereka. Ada kekeliruan nisbah dalil. Ada kekeliruan dalil, ada syubhat di dalil. Maka bolehlah kalau Nabi datang dalil jelas-jelas, boleh 100 dalil, boleh diterima lah. Tengok. Contohnya, apabila seorang kita tu salah faham dengan sebab tengok kepada suatu alamat. Apabila kita nak tolakkan kesalahan dia itu, kita datangkan dalil yang lain satu lagi, dia boleh terima. Sebab apa? Sebab kalau maknanya salah, kalau kesalahan itu datang daripada syubhat pada dalil. Apabila kita betulkan dalil balik, dia boleh terima. Dia akan boleh terima sebab salah dia, sebab salah di dalil. Salah di tanaan. Maka kita boleh betul balik dengan secara kita bawa dalil yang betul untuk dia tahu, untuk tunjuk kepada dia. Tetapi di sini kalau bukan dia macam tak tahu, macam dia bukan dia tak tahu, lagi pulanya bukan dia syubhat, bahkan tak setuju tu kerana ada degil daripada mereka, ada hasad dengki kepada Nabi Muhammad dan orang Islam. Maka jadi tak terima dengan sebab penyakit di dalam hati. Senang katanya, tak terima dengan sebab ada penyakit dalam hati, penyakit degil, penyakit hasad dengki dalam hati. Bawalah dalil sebanyak mana sekalipun, mereka tak terima. Kalau katanya tak terima dengan sebab salah faham dalil ke masalah, artinya dengan sebab syubhat ke masalah, kalau kita boleh bawa dalil yang paling nyata, boleh jadi mereka terima. Begitu. Jadi maknanya yang tadi tu la in ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin. Jikalau fardunya kalau Nabi Muhammad tu bawa datang dalil bukti apa semua, beratus-ratus dalil bukti sekalipun untuk nak menetapkan kebenaran itu, maka tentu sama sekali mereka tak terima. Sebab kenapa? Sebab tak terima bukan dengan sebab salah di dalil. Bukan dengan sebab salah di dalil, bukan kerana hasad degil. Macam ni, tengok setengah-setengah golongan tu dia i'tikad bahawasanya Tuhan duduk di atas arasy. Setengah manusia tu dia i'tikad, katanya pegangan mereka tu bahawasanya Tuhan duduk, bukan atas pada arasy, Tuhan duduk. Setengah kata bersila pulanya. Setengah kata Tuhan duduk atas arasy, Tuhan bersila di atas arasy. Maka kalau tanya, kau faham daripada mana kata Tuhan duduk bersila atas arasy? Dia pun katanya faham daripada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka di sisi mereka Tuhan duduk atas arasy tu ada dalil ke tidak? Ada dalil mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tetapi kenapa boleh salah? Kenapa jadi salah dah berdalil? Maknanya ada syubhat pada dalil. Mudah katanya syubhat pada dalil macam mana? Salah faham pada dalil. Maka jadi maknanya yang mereka i'tikad sekarang kata Tuhan duduk bersila atas arasy tu makna salah faham pada dalil. Maka orang ni kalau tak ada ke mana-mana, kalau orang ni dia sifat hati dia tak ada dengki, sifat hati dia tu tak ada degil, orang hati elok. Orang ni orang hati elok. Lagi pula nampak warok pula dia. Dia ni orang hati elok. Tetapi cumanya salah berdalil. Salah berdalil dengan ayat Quran. Maka jadi bawa katanya i'tikad dianya ialah Tuhan bersila di atas arasy. Maka dengan sebab syubhat dalil tu, kalau kita betul balik, kalau kita bawa dalil yang nyata, yang lebih jelas bagi dia, dia terima. Dia terima sebab apa dia?
Dia nak cari kebenaran juga. Dia nak cari kebenaran juga. Cuma apabila dia rujuk kepada Quran tu, dia faham kata duduk bersila di atas aras. Kalau kita boleh datang dalil yang paling jelas kepada mereka, dan tandaan dalil katanya kalau bersila kena ada kaki pula. Kalau duduk macam-macam belum pada nak ada arah tu, duduk kat mana kalau nak kata duduk misalnya, boleh jadi dia terima akan kebenaran akan dalil yang kita bawa datang. Sebab dia ni kenapa dia salah tu bukan kerana degil apa dia, bukan jahat perangai dia, bukan kerana salah faham saja. Kalau maknanya salah dengan sebab salah faham pada dalil, salah berdalil, syubhat, maka boleh ada jalan kita nak betul balik. Ada jalan kita nak betul balik. Kita bawa datang dalil yang lebih jelas kepada dia, dia terima. Sekiranya kalau tidak ada penyakit di dalam hati. Tetapi kalau ada penyakit dalam hati, perasaan kata dia betul, orang lain salah semua, tak payah nak dengar orang lain. Begitu. Jadi maknanya pasal Yahudi ni, orang ahli kitab ni, pasal dia tak terima tu bukan masalah syubhat apa dia. Bahkan tak puas hati dengan Nabi. Bahkan mereka tak puas hati dengan Nabi. Sebab awal ceritanya, mereka tak puas hati dengan Nabi sebab Nabi bukan daripada keturunan mereka. Sebab Nabi Muhammad bukan keturunan daripada mereka. Mereka keturunan Bani Israel. Mereka ada sifat ta'asub. Nabi tak akan datang lain pada keturunan Bani Israel. Maka dia punca masalahnya tak puas hati dengan Nabi. Sebab tu macam mana pun salah. Macam mana pun salah. Bukan masalah salah faham. Kalau salah faham tu boleh jadi nak betul balik. Ni bukan masalah salah faham, masalah penyakit dah hati. Ini nak ubah tak boleh. Begitu kan? Macam orang tu dia bergaduh dengan kita. Dia bergaduh dengan kita tu sebab dia tak puas hati dengan kita. Sebab dia dengki pada kita. Sebab macam-macam dengan kita. Dia buat tak kena. Maka kalau kita buat baik dengan dia pun dia tak jadi. Kita bagi alasan begini-begini. Macam mana pun dia tak terima. Tetapi kalau dia bergaduh dengan kita sebab dia salah faham dengan kita, sebab dia salah faham dengan kita, kalau kita betul balik fahaman dia, dia baik balik dengan kita. Dia akan jadi baik balik dengan kita sebab dia tak setuju jadi bergaduh dengan kita sekadar dia salah faham saja dengan kita. Lagi pulanya kalau tanya dalam hati dia tak ada masalah. Dalam hati dia tak ada masalah. Sekadar salah faham saja. Apabila kita bawa dalil menunjuk katanya begini-begini, dia tu, saya begitu, saya salah faham dengan kau. Minta maaf. Boleh jadinya begitu. Ni bukan dia. Penyakit hati betul-betul. Maka tak ada jalan. Jadi di sini bahwasanya la in ataita allazina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Ini nak cerita katanya tak payah buat mana-mana lah. Tak payah buat macam mana lah. Orang Yahudi, orang ahli kitab tak ikut kiblat Nabi Muhammad sama sekali. Orang Yahudi, orang ahli kitab tak akan ikut kiblat Nabi Muhammad sama sekali. Kenapa? Sebab ada penyakit di dalam hati mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan tiada engkau dengan mengikut ni, yang mengikut ni dengan di sama tadi. Zaidah, ba zaidah, dan tiada engkau dengan mengikut ni, yang mengikut. Dan tiada engkau yang mengikut kiblat mereka. Jadi maknanya kalau nak cakap pasal ahli kitab, tak ada jalan mereka nak ikut kiblat Nabi Muhammad. Pasal sebelah balik Nabi Muhammad pun tak akan ikut juga kiblat mereka. Sebab nak ikut macam mana? Tuhan surah ubah. Allah Ta'ala sudah diubah daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Macam mana Nabi nak ikut balik? Sebab Allah Ta'ala dah
dah ubah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, Nabi tetap mengikut akan Allah. Nabi tetap mengikut Allah. Macam mana Nabi nak mengikut kiblat mereka? Sebab kiblat mereka dah bersalahan dengan kiblat yang disuruh oleh Allah. Jadi kalau tanya, mereka itu tak akan ikut Nabi. Nabi pun tak akan ikut mereka. Lepas tu, Nabi tak ikut kiblat mereka bukan sebab penyakit dalam hati Nabi. Bukan kerana apa? Kerana ikut perintahan Allah. Dan tiada engkau dengan mengikut yang mengikut kiblat mereka itu. Engkau sendiri pun tak ikut juga kiblat mereka. Kiblat orang Yahudi dan Nasara tak mengikut juga. Nak harap mereka ikut kiblat Nabi Muhammad? Taklah juganya. Nabi tak ikut juga sebab kalau mengikut salah dengan Allah lah pula. Maka mustahil Nabi nak buat salah dengan Allah. Maka sebab itulah di sini apa maksud katanya di sini? Katanya memutus Allah akan tamaknya Nabi pada Islam mereka itu Yahudi dan Nasara. Dan tamak mereka itu dan memutuskan tamak mereka pada kembali Nabi kepada kiblat mereka itu. Jadi maksudnya apa dia? Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'una qiblatak. Di situ mana Nabi kalau usaha datang dalil sekalipun mereka itu tak akan mengikut kiblat Nabi. Lagi pulanya wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau juganya tak apa dia? Tidak akan ikut kiblat mereka itu. Maka apa maksudnya? Nabi tak akan ikut kiblat mereka, mereka tak akan mengikut kiblat Nabi. Jadi maksudnya ni nak cerita maksud daripada ayat ni. Katanya memutus Allah. Ni maksud daripada kata memutus Allah ni, maksud nak nyatakan maksud. Apa maksud? Apa tujuan Allah Ta'ala kata wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'una qiblatak? Satu. Apa maksud di situ? Dan apa juga maksud dengan kata wa ma anta bitabi'in qiblatahum? Apa maksud? Yani maksud katanya memutus Allah Ta'ala memutus Allah akan tamaknya Nabi, tamaknya Nabi pada Islam mereka itu. Siapa di mereka itu? Yahudi Nasara. Maknanya begini. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum tu maknanya Allah Ta'ala nak memutuskan tamak Nabi. Salah. Bukan. Memutus Allah akan tamaknya Nabi pada Islam mereka itu Yahudi Nasara. Ini kembali kepada walain ataitah. Begitu. Kembali kepada walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'una qiblatak. Ini apa maksud dengan kata walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'una qiblatak? Maksudnya Allah Ta'ala nak putuskan tamak Nabi kepada Islam mereka itu. Maknanya salah katanya, kalau engkau datangkan beratus-ratus dalil sekalipun, mereka itu tak akan mengikut engkau. Tujuannya Allah Ta'ala nak putuskan tamak Nabi kepada orang Yahudi masuk Islam. Orang Nasara masuk Islam. Salah katanya, apa maksud dengan kata walain ataita, dan jikalau engkau datang berpuluh-puluh dalil sekalipun mereka tak mengikutkan engkau, maksudnya engkau tak payah tamaklah sekarang. Tak payah tamak, tak payah cita-cita orang Yahudi nak masuk Islam, orang Nasara nak masuk Islam.
tak payah cita-cita. Mana benda ni engkau tak payah tamak. Tak payah angan-angan. Orang Yahudi tak akan masuk Islam. Orang Nasara tak akan masuk Islam. Yang ni kebanyakanlah. Mana begitu. Jadi engkau tak payah tamak lah. Tak payah cita-cita. Tak payah buat macam mana dah. Orang Yahudi tetap jadi Yahudi. Mereka tak akan masuk Islam. Orang Nasara tetap dalam Nasara tak akan masuk Islam. Engkau tak payah tamak. Engkau tak payah cita nak bagi mereka masuk Islam. Maknanya tak payah cita-cita nak tarik orang ni. Orang Yahudi dan Nasara masuk Islam, tak payah cita-cita. Sebab apa? Tak ada jalan. Matabi'una qiblata. Mereka tak akan ikut sama sekali. Itu, jadi maknanya, tu mana katanya, memutus Allah akan tamak Nabi pada Islam mereka itu, ini kembali pada kata, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin, matabi'una qiblata. Itu kembali situ. Dan tamak ini memutus Allah, tamak mereka itu Yahudi dan Nasara pada kembali Nabi kepada kiblat mereka. Ini kembali kepada wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Jadi maknanya Allah Taala katanya engkau pun Muhammad tak akan ikut kiblat mereka itu. Nabi Muhammad tak akan ikut kiblat orang Yahudi. Mana sini maknanya Allah Ta'ala nak memutuskan tamak cita-cita orang Yahudi Nasara bahawa Nabi Muhammad akan kembali mengikut kiblat mereka pula selepas pada ni tak payah cita-cita. Tak akan berlaku sama sekali. Jadi mana cita-citaan. Jadi memang orang Yahudi itu dia cita-cita. Dia satu apa dia dengan sebab nak katanya duka cita pun duka cita lah. Sebab Nabi tinggal kiblat tu. Tinggal kiblat pada Baitul Maqdis. Tapi mereka ada cita-cita bahwasanya satu hari, harap-harapnya satu hari Nabi balik menghadap kepada Baitul Maqdis balik. Maka Allah Ta'ala firman katanya, وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. Itu tujuannya nak putuskan tamak orang Yahudi Nasara yang mana mereka ada cita-cita Nabi kembali pada kiblat mereka. Maknanya benda tu kau tak payah cerita. Nabi tak akan kembali sama sekali. Semenjak hari ini, Nabi tak akan patah balik kepada Baitul Maqdis. Kau tak payah cita-cita benda ni. Jadi maknanya, Nabi tak payah cita-cita orang Yahudi Nasara masuk Islam, tak payah cita-cita. Sebab mereka tak akan mengikut. Dan orang Yahudi pun tak payah cita-cita kata suatu hari nanti Nabi Muhammad akan patah balik kepada kiblat Baitul Maqdis, tak payah cerita juga. Sebab benda ni tak akan jadi sama sekali. Jadi maknanya dua ni dah selesai. Itu maksudnya. Kemudian katanya wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'. Ini kembali kepada masalahnya. Saat ni katanya Nabi Muhammad tak akan ikut orang Yahudi tak akan ikut Nabi Muhammad. Lepas tu pulanya sama mereka Yahudi tak akan mengikut kiblat Nasara, Nasara tak akan mengikut kiblat orang Yahudi. Itu maksudnya. Nanti kita ulang balik. Untuk hari ini kita akhir pada kata wa ma ba'dhum bitabi'in. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu sebagai maklumat, pengajian kitab tafsir kita ditangguh sehingga lepas bulan Maulid. Kita sambung balik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستغفرك